Hello, salam sejahtera. Saya Saiful Hamdan. Ini adalah video kedua saya sempena PKPD di Selangor. Video pertama saya pasal ABS. Mungkin kurang sambutan, tapi ada orang tengok, so okey lah tu kan. So ini adalah video kedua. Saya masih lagi menggunakan kereta mini Peripera. Ini kereta yang ada kat rumah. So kita guna kereta ni untuk demo lah. Kali ni saya nak cerita pasal satu lagi sistem safety yang ada kat kereta, khususnya kereta-kereta barulah. Kalau kereta Proton, sistem ni start ada pada Proton Preve, iaitu ESC ataupun Electronic Stability Control. Dan ada satu lagi sistem yang sokongan kepada ESC, dia panggil Traction Control. Saya akan cerita sekali lah sebab dua sistem ni hampir sama dan dia saling melengkap. ESC ini adalah macam nama dia, Electronic Stability Control. Dia adalah untuk memastikan kereta ni stabil ketika dipandu, khususnya bila dalam keadaan seleko lah. Jadi kita bawa kereta, kita ambil seleko. Biasanya kalau macam kereta Proton ni, orang suka bawa kereta laju kat corner kan. So dia ambil kereta seleko, ESC ni akan engage supaya kereta ni tak membuang. Kalau kereta-kereta yang tak di ESC, dia akan kemungkinan membuang tu agak tinggi, terutamanya kalau jalan tu basah lah ataupun berpasir. Macam kita kat Malaysia ni kerap hujan juga. So kereta-kereta yang tak di ESC ini kemungkinan untuk dia terbabas tu tinggi lah. Walaupun ada ESC, tapi kalau kita driver tak cekap pemandu pun tetap akan terbabas. Tapi ESC itu membantulah sedikit sebanyak. So sistem ESC ini dia berfungsi dengan memastikan kereta tu ambil line corner tu dengan stabil, khususnya pada kelajuan tinggi lah 100 km/h atau ke atas. Tapi safe speed untuk corner sebenarnya adalah, pengalaman saya lah, saya rasa saya bawa kereta Proton safe corner yang laju 110 tu dah kira laju sangat lah pada saya lah. Kalau macam corner yang agak-agak high speed corner lah, macam dekat highway kan. Tapi kalau macam corner 90 degree takkan lah bawa 110. 90 degree kita bawa 30-40 cukup lah. 60-70 pun saya rasa dah laju sangat tu kalau 90 degree. Gila lah kalau bawa 90 degree corner 70-80 kan. So ESC dia pastikan kereta tu sentiasa stabil. Traction control pula dia tambahan kepada ESC. Dia pastikan kereta ni sentiasa ada traction ataupun sentiasa ada grip. Dia pemahaman saya, traction control ni dia berfungsi sentiasa walaupun dalam keadaan jalan yang lurus. Kalau macam jalan tu basah ataupun dia ada pasir-pasir sikit dekat atas jalan tu, macam tempat saya kerja ni, jalan depan showroom tu agak berpasir. So untuk kereta yang ada traction control, dia akan pastikan kereta ni tayar dia tak akan berpusing bila jalan atas pasir. Kalau kereta yang tak ada traction control, kita full throttle, tayar akan berpusing. Tapi kereta yang ada traction control, dia akan lock tayar tu supaya dia tak berpusing laju. So dia akan pastikan putaran tayar tu just nice je lah, ngam-ngam je lah, supaya dia tak ada bergelincir. So macam kereta yang traction control ni, bila jalan dia akan pastikan tayar tu berpusing seiring dengan pergerakan kereta, seiring dengan grip dekat atas tanah. Tu traction control. Dan dia juga berfungsi ketika corner. Dia nak pastikan bila kita ambil corner, kita ambil corner tu cantik lah. So kalau jalan tu macam ni, kereta pun corner ikut macam ni. So tu traction control. Macam mana ESC dengan traction control yang berfungsi? Ada banyak cara. Kereta-kereta moden dia akan combine dua pendekatan untuk ESC dan traction control ni. Satu, dia akan guna brake. Contoh dalam istilah lain ada juga orang panggil sistem ni, dia panggil torque vectoring. Dia banyak istilah sebenarnya, tapi dia punya tujuan dia sama, untuk memastikan kereta ni tidak membuai, tidak tergelincir, tidak terbabas. So dia akan, contoh dalam keadaan corner lah yang senang nak explain. Kita ambil corner, ESC tu kick in, dia akan sama ada dia akan brake mana-mana tayar. Khususnya kalau macam kita corner ke kanan, dia akan brake tayar belah kanan lah, belah dalam sini atau belah sini. Dia akan brake sikit. So kereta tu akan ambil corner cantik lah. So tayar luar tu laju sikit, tayar dalam dia perlahan sikit. Istilah lain dia yang macam saya cakap tadi lah, torque vectoring. Kalau kereta-kereta dulu yang tak ada torque vectoring, dia guna LSD. Torque vectoring ni macam virtual version lah untuk LSD. Kalau macam traction control pula, macam saya cakap tadi lah, dia berfungsi walaupun pada kita bawa kereta dalam keadaan lurus. So bila jalan, contohlah jalan tu jalan raya, sebelah sini ada pasir. So dia jalan, so kalau kita tengah bawa laju, mungkin di atas pasir tu, kalau kereta tak ada traction control, tayar yang duduk atas pasir tu dia akan berpusing laju sikit. So kereta kemungkinan akan berpusing-pusing lah kalau kita tak cakap kontrol.
So traction control ni akan bantu supaya tayar ni tak berpusing laju. Dia akan pastikan speed tayar kiri kanan tu sama lah. So dia nak pastikan maximum grip ataupun optimum grip. So kereta tu tak adalah tergelincir bila jalan atas tanah ke ataupun atas pasir ke. Kalau macam kereta-kereta dulu yang ada 4-wheel drive, kemungkinan dia tak perlu sangat traction control, tapi sekarang ni benda tu jadi satu kewajipan untuk dapatkan NCAP 5 star. So dia orang pasang jugalah. So sistem 4-wheel drive dia akan kurangkan sikit dia punya ciri sebab dia akan lebih kepada electronic safety. So macam saya cakap tadi, untuk kereta Proton start yang pakai ESC traction control ni adalah Proton Previa. Lepas tu Supra S, Iris, Persona yang second gen dan sampai sekarang ni lah X series semua ada. So ini ada sistem yang antara dua sistem yang basic lah yang wajib ada dengan kereta-kereta baru sekarang, ABS dengan ESC traction control. Dan untuk di Malaysia model Proton yang sedia ada sekarang yang ada ESC, Saga pun dah ada, untuk model premium dah ada traction control. Dulu tak ada. Tapi saya dapat tahu satu fakta yang menarik, Saga FLX di Australia, atau diorang panggil kat sana model tu, dekat sana dia panggil S16 sebab dia pakai enjin 1.6. S16 FLX kat sana ada traction control. So model Proton Saga yang first ada traction control, dia tak jual kat Malaysia tapi dia jual kat Australia. So bila once Proton launch Saga 3rd gen yang CVT dulu, dia pasang traction control. Sebab macam mana saya tahu ni, sebab masa dia orang launch Saga FLX kat Malaysia, dekat meter Saga FLX tu ada gambar ikon kereta traction control tu lah. So masa tu saya baca artikel tu dekat Poltan. Poltan pun ada highlight Saga FLX ni ada dia punya meter design baru masa tu ada gambar traction control. So bila kaji, rupanya model tu dia jual kat Australia. Dekat Australia ada pasang traction control. Mungkin sebab kewajipan untuk kereta dekat Australia wajib ada traction control, so Proton pasang dekat FLX lah. So di Malaysia kereta paling murah yang ada kat Malaysia ni untuk Proton yang ada traction control sangat premium lah. Dengan harga lebih kurang RM40,000 dah dapat kereta yang ada traction control. So benda tu adalah satu ciri keselamatan yang baik lah. So untuk mereka yang ada kereta, nak beli kereta bajet RM40,000 ke bawah, nak safety yang cukup, yang bukan basic-basic, yang biasa-biasa, belilah Saga Premium. Sebab kereta Saga Premium sekarang ni tak ada masalah stok. Kilang Shah Alam, buat masa ni PKPD mungkin kilang kat Shah Alam stop lah. Tapi once PKPD dah tamat, kilang akan start sambung balik jalan. So untuk mereka-mereka yang rasa nak jimat tapi nak kereta baru tapi nak jimat, belilah Saga Premium. Kalau saya sendiri pun dalam bajet macam tu, saya akan beli Saga lah. So itu saja penerangan ringkas tentang sistem ESC ataupun dan juga traction control. Kita gunakan model kereta ni lah sebagai contoh. Jadi kalau ada mereka yang ada apa-apa soalan nak tanya saya, boleh kontak saya dalam link WhatsApp. Saya description link WhatsApp dalam description. Jangan lupa follow saya di social media. Saya ada di Facebook dan di Twitter dan juga di Instagram. Saya ada di TikTok juga, tapi TikTok saya tak aktif sangat. So, boleh cari saya di Facebook, Instagram dan Twitter. Twitter pun mungkin saya tak aktif sangat sebab saya punya phone storage tak banyak. So saya tak dapat nak install Twitter. Saya banyak aktif di Facebook, Instagram lah. So boleh cari saya di dua tempat sana atau terus WhatsApp saya lah. Atau boleh komen juga bila orang komen dekat YouTube ni. Dan kalau anda semua suka dengan perkongsian video yang ringkas yang mungkin tak berapa menarik sangat ni, sebab saya tak boleh nak tunjuk kereta Proton yang betul depan showroom, jangan lupa like video ni dan jangan lupa subscribe ke channel saya untuk perkongsian lebih banyak info-info tentang kereta Proton, khususnya ciri-ciri kereta Proton yang sekarang lah. Secara umumnya, sebab kita benda ni bukan Proton je yang ada, banyak kereta baru pun ada, Pro 2 pun ada. Jadi sehingga ke video akan datang, sekian, terima kasih.